Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan pertama akan membincangkan tentang sejarah Malaysia, iaitu berapa lama tanah Melayu dijajah. Sejarah Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. Pada zaman kegemilangannya, wilayah kesultanan ini meliputi sebahagian besar semenanjung dan pantai timur Sumatera. Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap. Di samping itu, kedudukannya berada di titik pertemuan di antara Asia Timur dan Asia Barat. Keadaan ini membolehkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan utama, khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Islam pula muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi anutan pertama kepada penduduk Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama tersebut. Sejarah perjuangan orang Melayu menentang penjajah bermula sejak pencerobohan Portugis di Melaka pada tahun 1511. Pada tahun ini, orang Melayu berjuang menentang Portugis yang datang menyerang untuk menakluki Melaka. Sultan Mahmud Melaka berjuang menentang Portugis selama 17 tahun sehingga baginda mangkat di Kampar pada tahun 1528. Sepanjang perjuangan itu, Sultan Mahmud gagal menawan kembali Melaka. Usaha menghalau Portugis dari kota Melaka itu diteruskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, iaitu putera baginda yang mengasaskan Kesultanan Johor pada tahun 1528. Kini, usaha menawan Melaka daripada tangan penjajah Portugis diteruskan oleh Johor. Walaupun Johor pernah bergabung dengan kerajaan Aceh, tetapi mereka gagal menghalau Portugis dan menduduki kembali Melaka. Namun begitu, orang Melayu dan Sultan Johor tidak pernah padam semangat perjuangan menghalau Portugis dari Melaka. Sementara itu, orang Melayu dan Sultan Johor mengambil masa kira-kira 113 tahun untuk menghalau Portugis dari Melaka. Usaha Johor ini hanya berjaya pada tahun 1641 dengan cara membantu Angkatan Belanda menyerang Melaka. Di sini menunjukkan orang Melayu berjuang kira-kira 130 tahun untuk mengalahkan Portugis yang bertapak di Melaka. Pada tahun 1511, orang Melaka di bawah pimpinan Sultan Ahmad menentang Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis gagal menduduki Melaka. Sultan Ahmad dan ayahandanya bekas Sultan Melaka, Sultan Mahmud serta pengikut berundur dan akhirnya bersemayam di Bintan. Ketika bersemayam di Bintan, mereka seringkali melancarkan serangan ke atas Portugis di Melaka tetapi gagal. Apabila Sultan Ahmad mangkat di Bintan, Sultan Mahmud dilantik semula sebagai pengganti menerusi teraju pimpinan Melaka. Perjuangan orang Melayu menentang Portugis dari Bintan berakhir pada tahun 1526. Angkatan Sultan Mahmud dikalahkan di Bintan. Baginda, pembesar dan pengikut berundur ke Kampar. Ketika berada di Kampar, baginda dinobatkan sebagai Sultan Kampar, kemudiannya baginda mangkat di sini pada tahun 1528. Raja Ali, iaitu putera baginda dengan Tun Fatimah menggantikan tahta, kembali ke Johor mengasaskan Kesultanan Johor pada tahun 1528 dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah. Sementara itu, Raja Muzaffar, putera sulung baginda, dibawa oleh Tun Syaban ke Perak dan ditabalkan sebagai Sultan Perak di Tanah Abang. Perjuangan menentang Portugis diteruskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, pengasas kerajaan Johor pada tahun 1528. Pada tahun 1551, Sultan Alauddin Riayat Shah II yang mendapat bantuan Perak, Pahang dan Lapara iaitu Jawa melancarkan serangan ke atas Melaka tetapi gagal. Namun begitu, Johor di bawah pemerintah Sultan Muzaffar Shah pengganti Sultan Alauddin Riayat Shah II berjaya mengalahkan angkatan Portugis yang datang menyerang Johor pada tahun 1576 dan 1578.
Johor hanya berjaya mengalahkan Portugis ketika bersama-sama Belanda menyerang Melaka pada tahun 1641 pada pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah III. Angkatan Melaka di bawah pimpinan oleh Sultan Ahmad Shah dan ayahanda baginda bekas Sultan Mahmud menentang pendaratan Angkatan Portugis di kawasan berhampiran Bukit Melaka. Namun begitu, Angkatan Melaka akhirnya dikalahkan oleh Portugis dan Portugis menduduki Melaka. Walaupun kalah, Sultan membesar dan pengikut berundur ke tempat yang merasakan selamat untuk merancang serangan balas. Sultan Ahmad berundur ke Bertam dan mendirikan kubu pertahanan di sini. Baginda berundur dan bergabung dengan angkatan ayahanda baginda di Batu Hampa. Dari sini, kedua-duanya berundur lagi dan meminta kubu pertahanan di Muar. Ketika bertapak di Muar, Sultan Ahmad dan bekas Sultan Mahmud melancarkan serangan ke atas Portugis di Melaka dan juga menghadang serangan Portugis ke atas kubu mereka di Muar. Kemudiannya, Sultan Ahmad dan ayahanda baginda berundur ke Bintan. Semangat perjuangan tidak pernah luntur, mereka terus menghantar pasukan atau memimpin pasukan menentang Portugis di Melaka. Sultan Mahmud menghantar angkatan di bawah pimpinan Laksmana Han Nadim menyerang Portugis di Melaka. Namun, angkatan ini dikalahkan oleh Portugis. Pada tahun 1519, Sultan Mahmud datang bersama angkatan ke Muar untuk melancarkan serangan ke atas Portugis di Melaka. Oleh kerana kehadiran Sultan Mahmud ini mengancam mereka, Portugis datang menyerang Sultan Mahmud di Muar. Pada tahun 1520, Sultan Mahmud menghadang kemarahan angkatan Portugis menyerang Muar. Sultan Mahmud dikalahkan dan baginda berundur ke Bintan. Seterusnya, Sultan Mahmud menghantar pasukan di bawah pimpinan Tun Ishak Berakah iaitu Paduka Tuan, Sultan Abdul Jalil iaitu Raja Narasinghe, Raja Indragiri untuk menyerang Portugis di Melaka. Angkatan Sultan Mahmud dikalahkan, angkatan Portugis terus menyerang kedudukan Sultan Mahmud di Bintan. Manakala Sultan Mahmud menghadang setiap serangan yang dilakukan oleh Portugis. Pada tahun 1523 dan 1524, angkatan Portugis menyerang Bintan. Dalam pertempuran tahun 1523, angkatan Sultan Mahmud berjaya menenggelamkan 7 buah kapal Portugis dan mengundurkan mereka ke Melaka. Begitu juga angkatan Portugis yang datang lagi menyerang Bintan pada tahun 1524 dikalahkan oleh angkatan Sultan Mahmud. Seterusnya, pada tahun 1526, angkatan Portugis datang lagi menyerang Sultan Mahmud di Bintan. Angkatan Sultan Mahmud berjuang dengan gigih tetapi dikalahkan oleh Portugis. Sultan Mahmud berundur ke Kampar dan dinobatkan sebagai Raja Kampar. Seterusnya, Sultan Mahmud mangkat di Kampar pada tahun 1578 dan dikenali sebagai Marhum Kampar. Jika di zaman awal, ketika Kesultanan Melaka dan Johor Lama, ramai saudagar asing berkunjung di pelabuhan kerana kedua-dua pelabuhan ini membekalkan barangan yang dikehendaki. Pada kurun ke-18, Belanda cuba menguasai perdagangan bijih timah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Belanda berjaya mengalahkan Portugis di Melaka dengan bantuan Johor pada tahun 1641. Belanda juga dibantu oleh Angkatan Naning dan Rembau. Namun begitu, kedua-duanya bermusuh dengan Belanda kerana Naning dan Rembau tidak mengendahkan tuntutan Belanda supaya menyerahkan harta dan tawanan hamba Kristian yang dibawa pulang setelah Portugis dikalahkan. Naning dan Rembau tidak memenuhi tuntutan Belanda kerana mereka beranggapan Belanda masih lemah. Akibat ancaman Naning ini, Gubernur Belanda, Johan van Twist, menghantar pasukan ke Naning di bawah pimpinan Alexander Mendes untuk mententeramkan keadaan. Kehadiran Belanda ini tidak disenangi penduduk Naning dan Rembau. Naning melancarkan serangan terhadap Belanda di Melaka. Belanda bertindak balas dengan menghantar pasukan menyerang Naning. Naning gagal mengalahkan Belanda.
Pada 15 Ogos 1641, Naning mengikat perjanjian dengan Belanda. Antaranya, mengakui taat setia kepada Belanda di Melaka. Namun begitu, Naning terus melancarkan gerakan menentang Belanda. Akibatnya, Belanda menghantar lagi pasukan yang terdiri daripada 200 orang untuk menyerang Naning pada tahun 1643. Naning dikalahkan dan menandatangani perjanjian pada tahun tersebut. Antara isi dalam perjanjian itu ialah Naning bersetuju menghantar 1/10 hasil tahunannya kepada Belanda di Melaka. Walaupun begitu, penduduk Naning terus menentang Belanda. Penentangan kali ini di bawah pimpinan Hitam, Putera, Silap dan Datuk Bongso. Namun begitu, pemimpin ini berjaya ditangkap oleh Belanda. Hitam ditangkap, diseksa sebelum dihukum gantung, manakala Datuk Bongso, Putera dan Silap dipenggal kepala dan badan mereka dipotong 4, seterusnya dipamerkan di halayak ramai. Sementara itu, Rembau melancarkan serangan ke atas perahu Melaka di Sungai Baru. Dalam pada itu, Angkatan Rembau menyerang hendak pasukan Belanda yang dihantar untuk membantu pasukan di bawah Alexander Mendes di Tampin. Serangan ini menyebabkan Jan Jansmeni, Lawrence Forstenberg dan 6 orang askar terbunuh. Sementara itu, pasukan Belanda yang terdiri daripada 20 orang di bawah pimpinan sarjan juga diserang hendap oleh pasukan Rembau. Sarjannya terbunuh manakala tentera di bawahnya lari menyelamatkan diri. Setelah bertapak di Melaka mulai tahun 1641, Belanda cuba memonopoli biji timah di Selat Melaka. Dalam pada itu, saudagar persendirian British juga ada membuat hubungan langsung untuk mendapat biji timah dari Selangor. Belanda mengikat perjanjian dengan Perak iaitu Sultan Muzaffar Shah II pada 15 Ogos 1650. Berikutnya, pada tahun 1655 ketika pemerintahan Sultan Mahmud Iskandar. Dalam kedua-dua perjanjian ini, Perak bersetuju menjual biji timah hanya kepada Belanda dan Aceh sahaja. Namun begitu, saudagar tempatan menjual biji timah kepada saudagar Cina, India dan Jawa. Kegiatan ini disifatkan oleh Belanda sebagai mungkir janji dan melakukan penyeludupan. Belanda bertindak demikian kerana kerajaan Perak ada membuat perjanjian dengan Belanda untuk menjual biji timah pada tahun 1650 dan 1655. Saudagar tempatan pula tidak menjual biji timah kepada Belanda kerana harga yang ditawarkan oleh saudagar Cina, India dan Jawa lebih tinggi berbanding harga yang ditawarkan oleh Belanda. Dalam pada itu, berlaku juga serangan orang Melayu Perak ke atas loji Belanda di Perak yang menguruskan perniagaan biji timah dan semua orang Belanda yang ada di situ dibunuh. Misalnya, serangan pada tahun 1651 dan 1690. Kemudiannya, pada tahun 1667, muncul Raja Ibrahim yang berasal dari Minangkabau melancarkan serangan ke atas Belanda di Melaka. Raja Ibrahim mendapat sokongan daripada orang Naning dan Rembau. Walaupun Raja Ibrahim pada satu ketika berjaya menduduki Batang Tiga di Melaka, tetapi akhirnya berundur kerana tidak berdaya mengatasi serangan balas Angkatan Belanda. Serangan juga dilakukan terhadap kapal dagang Belanda yang berlayar di persisiran pantai Perak pada tahun 1676 dan 1677. Seterusnya, Panglima Kulub Ali memimpin angkatan orang Melayu menyerang kota Belanda di Pulau Pangkor pada tahun 1690. Ramai orang Belanda terkorban dan mereka meninggalkan kota tersebut. Di sini memperlihatkan sebarang kegiatan Belanda ditentang oleh orang Melayu. Perjuangan menentang penjajah Belanda ini membuktikan ketidakrelaan orang Melayu terhadap kuasa barat iaitu Belanda.
Perjuangan ini kemudiannya dilakukan oleh Sultan Ibrahim Selangor bersama penduduk Rembau dan Raja Haji Yam Tuan Muda Johor di Melaka pada tahun 1782. Pada ketika yang sama, Raja Haji memimpin Angkatan Johor berperang dengan Angkatan Belanda yang diarahkan untuk menyerang dan menawan pusat pentadbiran Kerajaan Johor di Pulau Bintan. Angkatan Johor di bawah pimpinan Yam Tuan Muda Johor Raja Haji berjaya mengatasi serangan Belanda itu. Sultan Ibrahim pula yang tidak selesa dengan sikap Belanda kerana seringkali menuduh baginda mengganggu perniagaan biji timah di Selat Melaka menyerang Belanda di Melaka. Kini, Belanda menghadapi serangan orang Melayu di dua medan, iaitu Melaka dan Johor. Oleh kerana menghadapi dua medan perang ini, Belanda mengalami kesukaran. Dalam pada itu, sebuah kapal perang Belanda di Bintan tiba-tiba meletup terbakar dan semua askar di dalamnya terkorban. Angkatan Belanda kalah dan berundur ke Melaka. Ketika Angkatan Selangor bertempur dengan Angkatan Belanda, Sultan Ibrahim berangkat ke Pulau Bintan menemui Raja Haji meminta bantuan. Raja Haji pula dengan semangat jihad datang ke Melaka menentang Belanda pada tahun 1784. Dalam pertempuran ini, Raja Haji terkorban di Teluk Ketapang. Kematian Raja Haji ini memberi kesan mendalam kepada perjuangan menentang Belanda di Melaka ini. Angkatan Johor pulang ke Bintan dan Angkatan Sultan Ibrahim pulang ke Selangor. Belanda yang tidak berpuas hati terhadap Selangor dan Johor melancarkan serangan ke atas kedua-dua negeri tersebut. Syahidnya Yam Tuan Muda Johor Raja Haji tidak menamatkan perjuangan menentang Belanda. Sultan Ibrahim berperang lagi dengan Belanda yang datang menyerang Selangor pada tahun 1784. Dalam perang ini, Sultan Ibrahim berundur ke Pahang dan Belanda bertapak di Kuala Selangor. Begitu juga dengan Johor, diserang dan dikalahkan oleh Angkatan Belanda, lalu Johor menandatangani perjanjian menerima kekuasaan Belanda. Seterusnya, pada tahun 1785, David Rood dilantik sebagai residen Belanda di Johor dan tinggal di Pulau Bayan, Bintan. Sultan Ibrahim tidak pernah putus asa dalam perjuangan baginda. Sultan Ibrahim dengan bantuan Pahang melancarkan serangan ke atas Belanda di Kuala Selangor pada tahun 1785 dan berjaya mengalahkannya. Dengan itu, Sultan Ibrahim berkuasa semula di Selangor. Berikutnya, pada tahun 1786, Sultan Ibrahim berdamai dengan Belanda melalui perjanjian yang ditandatangani. Antara syarat perjanjian ini, Sultan Ibrahim diakui sebagai Sultan Selangor dan baginda akan menjual biji timah kepada Belanda. Kedatangan dan penglibatan British dalam pentadbiran negeri Melayu mencetuskan gerakan terhadap mereka. Orang Melayu Kedah, Naning, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan dan Terengganu berjuang mempertahankan maruah, hak dan kedaulatan mereka. Pendudukan tidak sah British di Pulau Pinang pada tahun 1786 ditentang oleh Sultan Abdullah Kedah. Baginda mengumpul tentera di seberang perai untuk menyerang British di Pulau Pinang. Namun begitu, British bertindak dahulu. Angkatan Sultan Abdullah dari Kedah dikalahkan. Kedah menandatangani perjanjian pada tahun 1791 mengakui kekuasaan British di Pulau Pinang dan menerima bayaran tahunan RM6,000. Dalam pada itu, British menduduki Melaka mulai pada tahun 1825 selepas perjanjian London 17 Mac 1824. Penglibatan British dalam pentadbiran Naning dan mendakwa Naning sebahagian daripada Melaka menimbulkan kemarahan, iaitu daripada penghulu Naning Dul Said. British yang mentadbir di Melaka menghantar angkatan ke Naning pada tahun 1831 di bawah pimpinan Kapten Willie dan dibantu oleh Lieutenant Milnes dan Lieutenant Bagby
beserta 150 orang angkatan untuk menawan tabuh, pekan dan pusat pentadbiran penghulu Dol Said. Akhirnya, angkatan British ini dikalahkan oleh pasukan penghulu Dol Said dan berundur ke Melaka. Ketika berundur, mereka diserang handap oleh pasukan penghulu Dol Said. Walaupun kuasa besar pada ketika itu, tetapi angkatan Naning berjaya mengalahkan British. Oleh kerana menjaga maruah, kala di tangan Naning, pihak British menghantarkan angkatan yang lebih besar di bawah Lieutenant Colonel Herbert pada tahun 1832 dan berjaya menawan Naning. Dalam perkembangan lain, pihak British juga melibatkan diri dalam pentadbiran Sarawak dan Sabah. Perbezaannya, campur tangan di Sarawak bukan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris, tetapi James Brooke, bekas tentera Syarikat Hindia Timur Inggeris. Manakala Sabah pula, kegiatannya dilakukan sebuah badan perniagaan Syarikat Berpiagam Sabah. Raja Muda Hashim melantik James Brooke sebagai Governor Sarawak menggantikan Pangeran Indra Mahkota pada 24 September 1841, iaitu bahagian pertama sekarang. Dalam usaha mengukuhkan kekuasaannya di Sarawak, James Brooke melancarkan serangan ke atas orang Iban di Sungai Padeh dan Layar. Begitu juga dengan bantuan Henry Capel dan kapal Dido dan Phlegethon. James Brooke berjaya mengalahkan pasukan di bawah pimpinan Sharif Sahab di Batang Lupar dan Sharif Mular di Batang Unduk. Serangan juga dilancarkan ke atas orang Iban di Sungai Saribas pada 11 Jun 1843. Pada bulan Ogos 1854, James Brooke melancarkan serangan ke atas kubu rentap di Sungai Lang. Pada tahun 1861, kubu-kubu rentap berjaya dimusnahkan dan tentangan rentap dapat diatasi. Kedudukan James Brooke bertambah teguh di Sarawak kerana Sultan Brunei menyerahkan kawasan dari Rajang hingga Tanjung Kidurung kepada beliau dengan syarat James Brooke sanggup membayar $45,000 setahun kepada kerajaan Brunei. Walaupun kedudukan diancam oleh gerakan Sharif Masahu dan Datuk Patinggi Haji Abdul Ghaffur, tetapi James Brooke berjaya mengatasinya. Pembuangan Sharif Masahu ke Singapura dan Datuk Patinggi Haji Abdul Ghaffur ke Betawi, kedudukan dan kekuasaan pentadbiran Brooke menjadi lebih teguh. Gerakan tentangan juga dilakukan terhadap campur tangan British di Sungai Ujong. Sementara Datuk Shah Bandar berjuang menentang British di Sungai Ujong, J.W.W. Birch yang datang bertugas sebagai Residen British Perak pada 4 November 1874 berkuat kuasa Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada 20 Januari 1874. Antaranya, campur tangan dalam soal perhambaan di Perak. Tindakan J.W.W. Birch ini menyalahi Perjanjian Pangkor yang menyatakan tidak boleh terlibat dalam soal berkaitan adat Melayu Perak. Dalam pada itu, J.W.W. Birch juga menghalang pembesar memungut cukai. Langkah beliau menghalang pungutan cukai ini disifatkan oleh Sultan dan pembesar Perak bahawa J.W.W. Birch bukan menasihati tetapi memerintah Perak. Akhirnya, J.W.W. Birch dibunuh di Pasir Salak pada 2 November 1875. Pembunuhan J.W.W. Birch ini menyebabkan British menghantar angkatan di bawah Brigadier General Ross dan Major General F. Colburn dihantar ke Perak untuk menghapuskan gerakan tentangan dan menangkap mereka yang terlibat. Datuk Maharaja Lela Pandat Lam, Datuk Sagor, Pandat Indut dan Seputum dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Manakala Ngah Jabur, Panjang Bur, Kulub Ali dan Situa dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sultan Ismail dan Panglima Perang Semaun dibuang ke Skudai Johor. Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim bin Jaafar
Laksamana Wan Muhammad Amin dan Shah Bandar Uda Mahamud dibuang ke Pulau Seychelles. Kebencian terhadap British merebak di Selangor pada kurun ke-19. Raja Mahdi turut sama menentang British kerana British terlibat memberi sokongan kepada Tunku Kudin iaitu wakil mutlak Sultan Abdul Samad Selangor yang membantu pesaing Raja Mahdi. Campur tangan British di Selangor dengan perlantikan Residen G. Davidson pada awal 1875 juga membangkitkan rasa tidak senang hati kepada Raja Mahdi ibni Raja Sulaiman. Dengan sokongan Raja Mahmud, anak Raja Selangor, Raja Asal, Raja Brahman, Said Masahu dan Sultan Puasa, Raja Mahdi membuat pakatan untuk menentang Tunku Kudin. Semangat menentang British membawa kepada pakatan untuk melancarkan serangan ke atas Kuala Lumpur. Rancangan ke atas Kuala Lumpur diketahui oleh pihak British dan Raja Mahdi tidak dibenarkan pulang ke Selangor. Perjuangan British juga berlaku di Negeri Sembilan di bawah pemerintahnya sendiri Yang Tuan Tunku Anta. Baginda melancarkan gerakan menentang British kerana British melibatkan diri dalam soal Teraci pada tahun 1875 menyokong dakwaan Datuk Kiana Sungai Ujong bahawa Teraci sebagai haknya. Pada awal Disember 1876, Angkatan Tentera Tunku Anta berjaya menawan balai polis di Paroi. Tunku Anta membina kubu pertahanan di Paroi. Kubu ini diserang oleh pasukan British dan Tunku Anta berundur ke Bukit Putus. Tunku Anta mengundurkan diri ke Johor dan berlindung di bawah Maharaja Abu Bakar. Kemudiannya, Tunku Anta dibenarkan pulang dan hanya berkuat kuasa di Seri Menanti sahaja. Perjuangan menentang British juga berlaku di Pahang. Penglibatan British di Pahang mulai 1887 dan perlantikan J.P. Rogers sebagai Residen British pada tahun 1888 serta pelaksanaan perubahan dalam pentadbiran menimbulkan pencanggahan nilai-nilai tempatan dengan Barat. Pentadbiran baru dibentuk di Pahang. Antaranya, Pahang telah dibahagikan kepada beberapa daerah dan diletakkan di bawah pemungut cukai dan magistrat berbangsa Eropah. Bahaman melancarkan serangan ke atas pasukan British di Lubuk Terua pada tahun 1894. Gerakan yang dipimpin Datuk Bahaman ini mendapat sokongan daripada Tok Gajah iaitu Imam Perang Rasul dan Mat Kilau. Angkatan Pejuang Pahang dikalahkan dan berundur ke Kelantan dan Terengganu. Kemudiannya dengan semangat jihad yang ditanam oleh Tunku Paloh atau Said Abdul Rahman Al-Idrus, Datuk Bahaman dan Pejuang Pahang melancarkan serangan ke atas Kuala Tembeling. Berikutnya berjaya menawan kubu Jeram Ampai. Walaupun begitu, kejayaan ini tidak berkekalan kerana pasukan British berjaya mengundurkan mereka. Sekali lagi mereka memasuki sempadan Kelantan dan Terengganu. Gerakan memburu Pejuang Pahang dilakukan oleh pasukan British di bawah hak Clyde Lord ke Kelantan dan Terengganu tetapi gagal kerana tidak mendapat kerjasama daripada penduduk tempatan. Perjuangan orang Melayu menentang British menegakkan maruah dan kedaulatan berlaku di Pasir Putih, Kelantan ataupun kebangkitan Tok Janggut pada tahun 1915. Kebangkitan Tok Janggut ini dapat diatasi. Tok Janggut dilaporkan terkorban manakala Engku Besar Jeram Tuan Ahmad yang mengalami kecederaan di peha diselamatkan oleh Awang Deraman Kereman. Mayatnya diarak di Pasir Putih dan Kota Baru sebelum digantungkan kepala ke bawah di Padang Merdeka untuk beberapa ketika. Kemudiannya dikebumikan di Pasir Pekan. Begitu juga gerakan mempertahankan maruah dan kedaulatan berlaku di Terengganu pada tahun 1922, 1925 dan 1928 di bawah pimpinan ulama Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid ataupun lebih dikenali dengan panggilan Haji Abdul Rahman Limbung.
Dalam perjuangan itu, mereka mendapat ajaran daripada Haji Abdul Rahman Limbong bahawa undang-undang baru yang diperkenalkan oleh pentadbiran British ini adalah undang-undang kafir. Namun begitu, sebagaimana gerakan di negeri Melayu lain sebelum ini, kebangkitan Terengganu ini juga dapat diatasi oleh British. Haji Abdul Rahman Limbong ditahan dan dijatuhkan hukuman buang negeri ke Mekah. Pada tahun 1945, Jepun menyerah kalah dan British kembali semula berkuasa di tanah Melayu. Pentadbiran diletakkan di bawah pentadbiran tentera British. Berikutnya, pada Oktober 1945, lahir sebuah pertubuhan politik iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya iaitu PKMM. Pada tahun 1946, lahir pula Lembaga Kesatuan Melayu Johor pimpinan daripada Dr. Hamzah iaitu Pergerakan Melayu Semenanjung Johor pimpinan Datuk On bin Jaafar. Setelah Jepun menyerah kalah, Malayan Anti-Japanese Army iaitu MPAJA yang sebelum ini bekerjasama dan membantu British menentang Jepun mengambil kesempatan memerintah tanah Melayu. Kumpulan ini berjaya memerintah selama 2 minggu iaitu 14 hari sebelum tentera British mengambil alih tanah Melayu. Pegawai tentera British mengisytiharkan memberi kuasa kepada Chief Civil Affairs Officer Malaya untuk menguruskan pentadbiran tanah Melayu bagi pihak tentera British. Jepun menyerang tanah Melayu melalui Kelantan pada Disember 1941 dan akhirnya mentadbir tanah Melayu setelah tentera British menyerah kalah pada 15 Februari 1942. Serangan Jepun ke atas tanah Melayu dilakukan melalui 3 penjuru iaitu dari utara melalui Jitra, Jalan Keruh Gerik dan melalui Pantai Timur. Pada tahun 1940, kira-kira 150 orang ahli Kesatuan Melayu Muda ditahan British kerana disyaki terlibat dalam kegiatan menyokong Jepun. Pentadbiran tentera Jepun telah menyusun semula unit politik di wilayah itu dengan menjadikan Singapura sebagai pusat wilayah pentadbiran tentera dengan menggabungkan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan Sumatera. Pentadbiran Jepun bertujuan untuk menguasai kekayaan sumber semula jadi di tanah Melayu dengan meletakkan pengaruh dan kawalan ke atas penduduknya. Pentadbiran Jepun pada zaman tersebut merupakan satu pentadbiran yang kejam dan mementingkan kepentingan mereka sahaja. Dasar dan layanan pemerintahan Jepun terhadap orang Cina adalah lebih kejam berbanding dengan orang Melayu dan India. Ini adalah kerana sentimen anti-Jepun yang muncul dalam kalangan orang Cina ketika Jepun menakluki Manchuria pada tahun 1931. Kekejaman Jepun terhadap orang Cina juga dapat dilihat di mana ramai orang Cina dibunuh oleh tentera Jepun dan dilabel sebagai anti-Jepun. Masyarakat Cina memberi bantuan keuangan, material dan senjata kepada gerila MPAJA untuk menentang Jepun yang melakukan kekejaman terhadap mereka. Belia-belia Cina juga bertindak menyertai MPAJA dan MPAJU untuk menentang tentera Jepun. MPAJU ditubuhkan untuk melengkapi gerakan MPAJA dengan membekalkan pelbagai keperluan bagi gerila MPAJA dalam menentang tentera Jepun. Pada tahun 1945, Jepun menyerah kalah dan British kembali semula berkuasa di tanah Melayu. Pentadbiran tanah Melayu diletakkan di bawah pentadbiran tentera British. Kesimpulannya, tempoh perjuangan menuntut kemerdekaan memanglah singkat jika dilihat mulai dari gabungan Parti Perikatan UMNO, MCA dan MIC yang hanya bermula pada tahun 1954
dan kemerdekaan di tanah Melayu dicapai pada tahun 1957. Namun, perjuangan menentang penjajah sangat panjang tempohnya. Sejak tahun 1511, orang Melayu menentang Portugis di Melaka, diikuti menentang Belanda, Siam dan British. Dalam perjuangan tersebut, ramai yang terkorban dan banyak darah menitis di bumi Melayu. Tidak kurang juga, banyak air mata menitis di bumi kerana kehilangan anak, suami dan saudara terkorban dalam perjuangan mempertahankan maruah, tanah air, agama dan bangsa. Perjuangan menentang penjajah telah berubah corak ke arah perlembagaan sebagaimana dilakukan oleh orang Melayu terhadap Malayan Union pada tahun 1946. Mulai tahun 1946, penentangan adalah melalui pertubuhan politik iaitu PKMM dan UMNO. Apabila PKMM diharamkan pada tahun 1948, perjuangan orang Melayu melalui UMNO. Gabungan UMNO dan MCA bermula pada 1952 dan MCA pada tahun 1954. Parti lain yang juga muncul sebelum merdeka iaitu Parti Rakyat Malaya dan Parti Islam Semalaya iaitu PAS. Hasil daripada perjuangan khususnya UMNO dan kemudiannya bergabung sebagai perikatan dan Raja-Raja Melayu Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Muncul sebagai negara berdaulat dan raja berperlembagaan pada tahun 1957. Sejarah Malaysia boleh diambil sebagai iktibar untuk hari ini dan akan datang. Selain itu, peristiwa tertentu yang berlaku dalam sejarah Malaysia ini jika dipeduli, difahami dan dihayati boleh mewujudkan keamanan dan kemakmuran di Malaysia.